melibatkan, saya umum dulu, melibatkan ahli-ahli politik, penganalisa politik, sumber-sumber dalaman organisasi kajian, okey ya, audio, pemerhati politik dan sumber risikan, dua sumber risikan. Kami telah berkomunikasi selama beberapa bulan, bermula 3 bulan sebelum pilihan raya negeri Melaka. Ramalan ini mengambil kira pengumuman calon oleh semua gabungan di samping tinjauan-tinjauan yang dibuat secara online dan menerusi chat atau panggilan terus, membabitkan sejumlah 2,132 setakat ini. Ya, alright. Thank you. Dan untuk tujuan tinjauan ini, perolehan undi ini anda perlu, saudara-saudari perlu faham. Untuk tujuan tinjauan ini atau ramalan ini, perolehan undi gerakan tanah air, Perikatan Nasional dan Warisan dijumlahkan dan dirujuk sebagai undi GPW. Sebabnya bukan kita nak kata perikatan akan kerjasama dengan GTA atau GTA akan kerjasama dengan perikatan, bukan. Tetapi memandangkan GTA ni baru, jadi memang ada kesukaran untuk membuat ramalan tepat. Adalah lebih mudah jika kita anggarkan jumlah kerusi yang diperolehi oleh perikatan, GTA dan warisan. Dan sekiranya persoalannya ialah mengapa saya pilih ketiga-tiga ini untuk dijumlahkan, kerana saya secara peribadi berpendapat misi bersama adalah untuk menentang kleptokrat dan Zahid. Jadi justru saya melonggokkan yang saya fikir adalah menentang Barisan Nasional. Jadi oleh kerana Muhyiddin sudah umumkan menentang barisan, jadi saya pilih gabungan ini. Baik saudara-saudari, ramalan hari ini adalah ramalan terakhir yang telah saya janjikan. Ini adalah ramalan keempat dan ini telah dimuktamadkan dan tidak akan ada ramalan selepas ini. Dan selepas saya membacakan ramalan ini, saya akan memberitahu anda rahsia yang Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan atau spesifiknya Muhyiddin dan Anwar tidak ingin anda tahu. Jadi jika anda tak tahu rahsia ini, pastikan anda bersama saya sehingga ke hujung siaran. Ya. Audio jelas kan? Okey. Jelas kan? Okey. Ya, jadi Jamalul ni, ya, ada yang berkata audio tak jelas ni. Jadi I think maybe there is a problem on your side, ya. Okey. So kita teruskanlah saja. Alright. So sekarang ni berikut adalah keputusan ramalan pilihan raya umum ke-15. GPW ataupun jumlah kerusi GTA digabungkan bersama kerusi perikatan, digabungkan bersama kerusi warisan setelah melakukan tinjauan-tinjauan saya sendiri yang transparan, ya, dan diakui oleh beberapa ahli politik bahawa inilah yang paling transparan dan menurut maklumat-maklumat risikan dan berdasarkan sumber-sumber dalam organisasi-organisasi ramalan yang membuat ramalan yang bercanggah dengan data mereka sendiri, GPW, sekali lagi, gabungan GTA, Perikatan dan Warisan, dijangka mendapat sekurang-kurangnya 110 kerusi. Diikuti Barisan Nasional 29 kerusi, diikuti Pakatan Harapan 56 kerusi, diikuti GPS 23 kerusi dan lain-lain 4 kerusi. Seandainya Barisan Nasional mendapat lebih kerusi, jadi dia akan berubah sedikit antara GPW dengan BN. BN hanya akan berlega di dalam julat 29 hingga 32 kerusi. Itu adalah ramalan. PH seandainya dia dapat lebih kerusi, ianya antara 56 hingga 60. Okey. Sekarang saya bacakan pecahan ikut negeri. Di Sabah, Pakatan mendapat 4 kerusi, BN mendapat 5 kerusi, GPW mendapat 16 kerusi. Di Sarawak, GPS mendapat 23 kerusi, Pakatan mendapat 4 kerusi, lain-lain mendapat 4 kerusi. Di Perak, Barisan mendapat 6 kerusi, GPW mendapat 10 kerusi, Pakatan mendapat 8 kerusi. Di Perlis, GPW sapu ketiga-tiga kerusi.
Di Pulau Pinang, Barisan mendapat 1 kerusi, Pakatan mendapat 8 kerusi, GPW mendapat 4 kerusi. Di Kedah, Barisan mendapat 1 kerusi, Pakatan mendapat 4 kerusi, GPW mendapat 10 kerusi. Di Selangor, Pakatan mendapat 12 kerusi, GPW mendapat 10 kerusi. Di Melaka, Barisan mendapat 1 kerusi, GPW 4 kerusi, Pakatan mendapat 1 kerusi. Di Negeri Sembilan pula, Barisan mendapat 1 kerusi, GPW 6 kerusi, Pakatan 1 kerusi. Di Johor, Barisan dijangka mendapat 6 kerusi, GPW 13 kerusi, Pakatan 7 kerusi. Di Kelantan, GPW dijangka mendapat 13 kerusi, Barisan 1 kerusi. Di Terengganu, GPW sapu habis 8 kerusi. Pahang, GPW dijangka mendapat 6 kerusi, PH 2 kerusi, BN 6 kerusi. Di wilayah persekutuan termasuk seluruh wilayah persekutuan ni, GPW dijangka mendapat 7 kerusi, Pakatan 5 kerusi, Barisan Nasional 1 kerusi. Dan ini bermakna di wilayah persekutuan dijangka kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan sebenar kepada Parti Pejuang adalah kawasan-kawasan yang dijangka menang. Saya nak ingatkan saudara-saudari kembali bahawa saya tidak sekali-kali menyatakan bahawa Pejuang atau GTA akan bekerjasama dengan Perikatan atau Warisan. Tujuan kerusi gabungan ini dilonggokkan adalah kita longgokkan mereka yang mendakwa akan bekerjasama menentang kleptokrat. Jadi kita pegang kepada kata-kata asal. Muhyiddin kata dia menentang BN. Jadi kita longgokkan di situ. Dan memang sukar untuk membuat ramalan tepat buat GTA, sebab itu kita longgokkan. Baik, so inilah berdasarkan maklumat risikan, maklumat yang kita dah kumpul dan sebagainya. Jadi sekarang saya membuat satu pembongkaran. Ya, pembongkaran ini adalah berdasarkan maklumat sumber yang boleh dipercayai, dan semalam saya mendengar, apabila saya melakukan satu sesi yang akan diulang semula, saya mendapat tahu bahawa apa orang kata sudah ada arahan kepada media-media untuk black out apa-apa berkenaan dengan GTA dan sebagainya. Jadi lewat malam semalam saya pun berkomunikasi lebih kurang pada pukul 4 pagi dengan sumber-sumber saya, dan saya mendapati bukan hanya maklumat itu tepat, tetapi organisasi-organisasi kajian yang telah membuat ramalan sebenarnya membuat ramalan. Saya tak nak namakan organisasi mana, saya cuma nak kata ramalan berat sebelah, di mana kadang-kala tidak diberi pilihan GTA apabila ditanya kepada umum siapakah ataupun parti manakah pilihan anda. Jadi contohnya apabila anda diberi, saya datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya berkata, tuan-tuan dan puan-puan nak undi parti apa? Nak undi Parti Pejuang, nak undi Perikatan ke, Pakatan ke, Barisan? Kemudian saya senyap, saya tak beri choice Pejuang. Jadi automatik pilihan sudah bias, sudah berat sebelah, sebab anda hanya boleh pilih berdasarkan apa yang diberi. Dan itu pun saya difahamkan, mereka memberi alasan-alasan tidak munasabah kepada responden bila ditanya mengapa tidak libatkan sama parti ini ke parti itu. Jadi bila anda beri alasan sedemikian kepada responden, anda secara tidak langsung telah mempengaruhi responden. Sebaliknya, apabila saya membuat tinjauan secara terbuka dan mewar-warkannya, dan telah menjemput semua penyokong PH, Barisan, Perikatan untuk datang mengundi. Jadi it is the most transparent. Dan kita juga ada membuat cek, kita juga ada membuat panggilan. Di samping itu, kita bermesyuarat hampir setiap minggu, ada sumber risikan, kemudian ada juga analisa-analisa data daripada organisasi-organisasi yang sebelum diproses. Jadi kita proses cara kita sendiri. Kita mendapati Parti Pejuang dan Parti PAS adalah antara pilihan utama Melayu Islam. Bersatu dan UMNO duduk di tangga-tangga terbawah. Jadi sememangnya di media sosial dan juga di media memang ada usaha terancang, termasuk melibatkan beribu-ribu laskar cyber untuk menimbulkan persepsi bahawa GTA ni
akan menang walau satu pun kerusi. Semalam saya berbicara dengan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan kita akan mengadakan sesi sebentar lagi. Jadi dalam perbincangan saya dengan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan dengan apa yang saya lihat sendiri, ya, saya lihat di wilayah persekutuan khususnya di Titiwangsa, sebenarnya calon yang paling kuat nampaknya ini bukan berdasarkan analisa sahih, ini bukan berdasarkan data yang dikumpul, tetapi nampaknya calon yang paling kuat adalah Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Dan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan berdepan bukan dengan calon apa tu, dari hutan ke, daripada mana ke, dia berdepan dengan Khalid Samad. Khalid Samad adalah salah satu antara pemimpin yang saya turut hormati. Tetapi apa yang saya dapat adalah Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan mendahului. Jadi adakah dia menang ke tidak, itu kita tidak tahu. Saudara-saudari, ini ramalan, ya. Saya bukan tukang tilik, saya bukan nujum, ahli nujum, ya. Ini ramalan, ya. Jadi percayalah, setiap hari saya menyingkirkan purata 500 laskar cyber saya sekat dari page saya, ya. Jadi jika ada buat komen seperti Muhammad Amin Zakaria, hari ini saya nak shame laskar ni, jadi anda semua perhati Muhammad Amin Zakaria. Muhammad Amin Zakaria akan ditendang secara tidak kehormat kerana menghina. Cuba baca komen dia, ya. Ini adalah example of laskar-laskar cyber, kebanyakannya datang dari Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan untuk menimbulkan persepsi. Dan tujuannya adalah apabila anda menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad, apabila anda pergi ke medan dan anda mendapati pejuang ni respon dia bagus, anda malu untuk nyatakannya. Itu motif dia. Seperkara lagi, sebelum saya akhiri live ini, saya nak beritahu bahawa saya telah sendiri hadir di Langkawi, ya. Perang banner, perang persepsi cukup hebat. Perikatan, ya, dia champion of champion lah, banner, bendera, dia champion of champion. Tetapi kalau saya berhenti di Tiga Warung, saya dah buat live, saya dah post di YouTube Regi J.C. Ritaudin, saudara-saudari boleh tonton sendiri. Bila tanya 10 orang, 10 kata kami tidak akan meminggirkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya rasa Muhyiddin hanya champion perang persepsi. Dia champion nak bersekongkol dengan kleptokrat dan mengkhianati mandat rakyat. Tetapi dia tidak akan menjadi champion rakyat dalam erti kata sebenar pada PRU 15. Saya tak kata pejuang akan menang 100 kerusi, atau kalau dia tanding 121 kerusi, dia akan menang 121 kerusi. Saya tak pernah kata, malah saya tak pernah reveal berapa yang pejuang menang. Cuma saya nak katakan, pejuang will make an impact, dan ada kemungkinan pejuang akan menjadi sama ada kingmaker tunggal atau salah satu kingmaker bersama GPS. Okey, satu lagi pendedahan yang ingin saya buat sebelum saya buka kepada soalannya para penonton ni adalah Pakatan Harapan bukan hanya menimbulkan persepsi ini, tetapi memang saya 100% yakin Anwar dan Zahid bekerjasama. Dan bagi saya, satu undi untuk PH adalah satu undi untuk Zahid dan kleptokrat. Dan begitu juga satu undi untuk UMNO adalah satu undi untuk anda bersaudara, berpeluk-pelukan dengan DAP kesayangan UMNO. Ya. Dan begitu juga saya nak beritahu, setelah kenyataan Muhyiddin dan Taqiyuddin yang gagal menafikan secara jelas bahawa andai kata Perikatan tidak mendapat jumlah kerusi yang cukup untuk membentuk majoriti, Perikatan tidak akan kerjasama dengan Barisan, maka bagi saya satu undi untuk Barisan Nasional adalah satu undi untuk Perikatan Nasional, dan begitu juga satu undi untuk Perikatan Nasional adalah satu undi untuk Barisan Nasional. Ya, bayangkan anda buat PRU 15, kemudian selepas PRU 15 Barisan tak cukup kerusi, Perikatan tak cukup kerusi, andai kata kerjasama semula, kita jadi bodoh. Mengapa buat PRU awal? Ya, ini anda perlu tanya Muhyiddin Yassin. Baik, saudara-saudari, ada tak soalan yang ingin anda tanya?
Silakan. Okay, saya ingin bertanya untuk PIU 15, kita dapati gabungan GTE melibatkan 4 parti. Sebenarnya ada 5, yang mana satu adalah NGO. Yang mana NGO ni mereka tidak ada parti, tetapi bila dia berpengaruh, jadi ada calon daripada mereka yang mewakili pejuang, maksudnya GTE lah. Maknanya saya rasa yang ini mungkin orang tak nampak sebelum ni. Sama kita konsep sebelah ni, kita menumpukan hanya kepada parti politik, tetapi Tun punya idea untuk kali ini digabungkan dengan NGO, yang mana NGO ni boleh katakan undi atas pagar. Mereka tidak ada parti sebelum ini, tetapi mereka akan memilih yang maksud siapa yang parti yang selayaknya yang untuk mengambil alih negara. Jadi apa komen Tuan Negara untuk Memang tepat sebab saya walaupun pada masa itu bukannya menjiwai, ya, sebelum PRU 14 saya tidak menjiwai ataupun bersama rakan-rakan pada masa itu dalam Bersatu, ya, tetapi saya tetap ada sumber-sumber dan saya mendapat tahu apabila Bersatu dulu membuat deklarasi rakyat, dan ini adalah atas kebijaksanaan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Deklarasi rakyat ni dia lebih berupa atau bersifat, walaupun dia bukan, I'm not sure is it NGO rasmi ke tidak, tapi itu kita tolak tepi, tapi dia menjiwai semangat NGO. Dan anda lihat apabila deklarasi rakyat dilancarkan, ia mendapat sambutan luar biasa kerana pada masa itu orang sudah mula muak dengan ahli-ahli politik. Jadi NGO ni memainkan satu peranan yang cukup besar dalam arena politik negara. Mereka adalah salah satu tempat, ya, orang bergantung apabila mereka sudah tidak tahan dengan parti-parti politik, ya. Dan kita sedia tahu sekarang rakyat sudah meluat dengan ahli-ahli politik. Jadi kalau kita lihat semua gabungan, hanya GTA lah yang memberi satu ruang kepada rakyat dan memberitahu kami bukan hanya bertumpu dengan parti-parti politik seperti gabungan lain. Kami faham anda juga ingin pejuang rakyat dalam gabungan NGO, ya. Jadi kami bawa NGO ni bersama kerana inilah apa yang anda mahu, dan NGO ini akan lebih menumpu kepada permasalahan sebenar di kampung, di kawasan perumahan dan sebagainya, dan akan mendapat sokongan rakyat lah. I hope I have explained this to the best of my ability. Mungkin selepas siaran ini, apabila kita bersiaran dengan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, mungkin Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan yang lebih terlibat secara langsung dengan pejuang ni, dia boleh memberi input berkenaan dengan soalan yang bagus ini. Terima kasih Tuan. Ada tak soalan lagi kalau ada? Saya lihat Laskar dah masuk, kononnya suara tak okey. Cuba cek audio. Audio okey tak? Okey. itu pun dah full lah. Ya. Okey. Audio is good. Ini nak ambil kesempatan lah, ataupun mungkin anda perlu cek. Alright. Francis Ju ya, okey. Alright. So ada apa-apa soalan lagi? Ya. Selalunya bila kita berkempen untuk pilihan raya, Ya. sebelum ini kita nampak bendera di bersepah-sepah lah. Okey. Adakah kita boleh nampak sebanyak di bendera itu menunjukkan parti itu kuat ataupun sebaliknya? Okey.
Itu soalan yang cukup bagus. Seperti yang saya katakan tadi di Langkawi. Saya ambil contoh Langkawi. Saya pergi ke Langkawi dan saya Al-Mizi audio okey. Muhammad Hanazi okey je suara. Ya, saya Imam okey. Saya tahu. Terima kasih. Ini adalah kutu rayap. Kutu rayap ni dia suka kat page saya. Dia mai, dia kencing, dia berak, ya, macam tandas awam. Jadi kita jangan hiraukan kutu rayap ni. Jadi balik kepada soalan ni. Jadi bendera ni saya pergi ke Langkawi. Memang perang poster ni Muhyiddin is champion of the champion. Perikatan, kalau orang foreigner masuk, saya rasa mereka akan mendapat persepsi perikatan ni nak sapu tawan Langkawi, diikuti dengan Pakatan Harapan, ya. Tapi Tun amat confident, ya. Dan bukan confidence dia bukannya tak bertempat. Itulah saya minta saya akan pilih warung. Kalau saya suruh berhenti sini, dia pun berhenti. Nampak orang kampung 20, 30 pergi buat live. Live tu ada dekat YouTube saya, YouTube Reggie JC Ritaudin. Anda boleh tonton. Saya interview lebih kurang 10 hingga 15 orang kampung. Random. Tanya, siap dengan ada orang yang dah ada kat sana pakai baju pejuang. Tanya, kami tidak akan pinggirkan Tun. Kalau ada pun ada seorang muda, dia muda atau tua sokong Tun, cuma satu dia ada rungutan sikit. Bila dia ada rungutan, saya dengar rungutan, kemudian saya tanya, jadi adakah ini bermakna anda akan pinggirkan Tun? Oh tidak, ini cuma saya nak kongsi pendapat. Tapi Tun tetap di hati kita, tak boleh pinggirkan. Bukan hanya di warung itu, di mana-mana di Langkawi. Jadi bagi saya, selepas saya melihat tu, baru saya faham Muhyiddin kalau dia nak, dia boleh balut satu Langkawi dengan bendera Perikatan Nasional, ya. Tapi tak akan ke mana. Malah kalau kita lihat tinjauan, ada tinjauan yang mencadangkan Anwar, situasi dia di Tambun, kalau pergi ke Tambun, Pakatan Harapan dah balut habis Tambun dengan bendera mereka. Tapi situasi di Tambun, saya dengar Anwar is 55-45. Malam semalam saya dapat, dan ini adalah sumber risikan saya. Di Bagan Datuk, Zaid Hamidi, tinjauan tidak memihak kepada dia. Sebab itu Zahid, dia tak berani keluar daripada Bagan Datuk. Kalau kita lihat Najib pada PRU 14, Najib dalam 10 hari, dia pergi 7 negeri. Zahid dalam 10 hari itu dia bertapa di Bagan Datuk, ya, sebab takut, sebab keadaan dah genting. So perang bendera kali ini tidak memainkan peranan yang amat besar. Kalau ia pun ada peranan, saya kira lebih kepada pengundi berumur 18. Itulah target orang-orang seperti Muhyiddin dan sebagainya, kerana mereka ni kurang celik politik, jadi mereka mudah terpengaruh dengan suasana persekitaran. Jadi okey, jadi sekian sahaja, ya, live saya. Saya dah buat ramalan ketiga, keempat. Jadi anda dah dengar ramalan saya. Ramalan tetap ramalan, ya. Semuanya adalah kuasa Allah. Kita hanya boleh melakukan terbaik, ya, dan pastikan apa yang kita lakukan adalah berasaskan landasan keagamaan. Itu yang saya selalu titik beratkan. Agama dulu,
kemudian bangsa dan negara. Ya, ini adalah jihad Melayu Islam pada PRU 15. Bukannya pegang pedang, pegang pena, pergi ke peti undi dan undi demi memartabatkan maruah agama, bangsa dan negara. Sehingga kita berjumpa sebentar lagi dengan satu temu ramah yang menarik bersama Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam pejuang dan salam kuasa ketiga.